Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ustazah akan terangkan tajuk yang pertama, subjek ibadah, iaitu konsep kehambaan dalam Islam. Konsep kehambaan dalam Islam. Okay, dalam tajuk besar ni, dia ada tajuk yang kecil-kecil lagi. Okay, yang pertama, unit yang pertama, dia ada banyak unit lah. Tajuk besar ni dia ada banyak unit. Okay, yang pertama, unit pertama ni, pengertian kehambaan dalam beribadah ataupun dalam bahasa Arab kita panggil ubudiyah. Ubudiyah. Okay. Sebelum kita belajar kehambaan ni, kita kena tahulah dulu apa itu kehambaan. Apa itu kehambaan dalam beribadah. Okey. Ustazah baca dulu. Allah pencipta manusia. Okay. Semua makhluk yang ada di muka bumi ini ciptaan Allah. Kita telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rahman ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khalaqal insan. Yang bermaksud Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan manusia. Semua makhluk yang dicipta Allah adalah hamba kepada Allah. Saya adalah hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Isi penting di sininya, semua makhluk yang ada di muka bumi ini ciptaan Allah. Semua makhluk ni adalah ciptaan Allah. Okey. Apa itu makhluk? Makhluk. Kalau ada yang tak tahu, apa itu makhluk ni? Apa makhluk tu? Okay, di sini Ustazah ada senaraikan makhluk. Contoh makhluk. Contoh-contoh makhluk ciptaan Allah. Okay, yang pertama, manusia. Okay, manusia lah. Ustazah, anak murid Ustazah, ibu bapa, datuk, nenek ni. Semua ni Allah yang cipta. Bukan manusia yang cipta. Allah cipta melalui setitis air mani, jadi segumpal darah, jadi seketul daging. Lepas tu lama-lama jadi duduk dalam perut ibu, keluarlah baby tu. Allah cipta. Semua Allah cipta. Okay, contoh yang kedua, haiwan. Okay, haiwan. Kucing, anjing, burung. Semua tu Allah yang cipta. Makhluk juga. Ini adalah makhluk Allah. Makhluk Allah yang ketiga, tumbuh-tumbuhan. Sayur yang kita duduk makan tu, sawi, carrot, dari biji benih yang kita tanam. Kita tanam pokok kelapa, dapat buah-buahan tu. Okay, semua tu adalah makhluk Allah. Makhluk ciptaan Allah. Okay, tumbuh-tumbuhan ni, dia juga hamba lah. Dia juga berzikir kepada Allah. Kita tak tahu deh, tapi dia sebenarnya berzikir kepada Allah. Yang keempat, makhluk Allah juga langit dan bumi. Langit dan bumi ni, yang kita duduk di atas bumi, yang kita tengok langit ni, Allah yang cipta. Okay, manusia tak boleh cipta langit dia. Manusia tak boleh cipta. Langit kalau kita tengok tak ada tiang. Tak ada tiang. Dia tiba-tiba dia boleh duduk di atas langit tak jatuh. Macam kita rumah ni ada tiang dia. Rumah ni manusia buat. Manusia kena buat tiang baru bolehlah ada atap, ada bumbung. Ni Allah ni cipta langit yang tak ada tiang. Itulah kuasa Allah lah. Ciptaan Allah. Yang kelima, matahari dan bulan dan bintang. Okay, matahari, bulan, bintang ni makhluk Allah juga dan makhluk ciptaan Allah. Allah yang cipta. Okay, yang seterusnya, syaitan, jin, iblis ni Allah juga cipta. Allah cipta syaitan dia. Sebagai ujian kepada kita lah, syaitan ni dia suruh kita buat benda jahat dia. Allah nak uji kita. Kita ikut syaitan ke kita ikut Allah. Yang terakhir, udara ataupun air. Udara atau air. Okay, udara yang kita duduk
bernafas, air yang kita minum ni adalah ciptaan Allah. Kita tak dapat tengok lah. Kalau kita tengok, mana ada manusia cipta udara? Ada. Air pun kita tak dapat tengok air deh. Bukan manusia yang cipta. Itu adalah makhluk ciptaan Allah. Okay, air tiba-tiba pagi deh, air embun apa tu, Allah yang cipta. Udara yang kita duduk seduk ni, Allah yang cipta. Okay. Ini adalah salah satu contoh makhluk ciptaan Allah. Dan kita ni manusia deh adalah makhluk Allah. Okay. Disebab Allah cipta banyak perkara kan, makhluk tu yang Ustazah list ni tu, sebab Allah cipta kita tu, sebab itulah kita kena patuh. Kita kena beriman kepada Allah lah. Kita kena berbuat baik. Sebab itulah dia panggil hamba. Kita ni hamba. Yang berkuasa ni Allah. Kita ni hanyalah hamba yang Allah cipta kita supaya kita ikut ajaran Allah. Okay, seterusnya ni. Tengok proses tumbesaran manusia. Okay, proses tumbesaran manusia. Macam mana Allah cipta kita ni dengan peringkat-peringkatnya lah. Tak adalah Allah cipta ni tiba-tiba keluar dari perut ibu tu terus jadi orang tua. Tak gitu. Allah cipta ni mula-mula baby deh. Sebelum baby ni ada segumpal darah, seketul daging itulah. Ni kita tengok selepas keluar daripada perut ibu kita deh. Mula-mula baby deh, kanak-kanak. Lepas tu jadi remaja, sekolah rendah, sekolah menengah. Lepas tu jadi seorang ayah. Lepas tu jadi orang tua. Okay. Orang tua lah, warga emas. Lepas warga emas, lepas tu kita akan, semua ni akan meninggal. Lepas meninggal tu, kita akan berjumpa lah dengan pencipta kita, iaitu Allah. Kita kembali kepada Allah deh. Ini adalah proses lah. Proses tumbesaran manusia. Proses tumbesaran manusia. Kita boleh tengok lah dengan peringkat-peringkat deh. Allah bagi comel dah. Tak adalah baby. Lepas tu tiba-tiba terus jadi seorang ayah. Ataupun keluar ni datuk tiba-tiba jadi seorang baby. Tak ada. Allah cipta kita sempurna mengikut proses dan peringkat-peringkat dia. Okay. Okay, seterusnya dalil nakli Allah menjadikan manusia. Okay, kita tanya. Nak tahu mana Ustazah? Bukti Allah ni cipta kita. Nak tahu mana bukti? Okay, dalil. Dalil ni menunjukkan bukti. Bukti nakli ni dalam Al-Quran. Bukti dalam Al-Quran Allah telah menjadikan manusia. Dan ada dalam surah Ar-Rahman, khalaqal insan. Maksudnya Allah telah menjadikan manusia. Ada dalam Quran ni Allah sendiri sebut Allah telah menjadikan manusia. Jadi kita tak perlu ragu-ragu dan kita tak perlu tanyalah macam mana Allah boleh buat, hebatnya. Okey. Memang ada dalam Quran bukti Allah telah menciptakan manusia. Okey, seterusnya manusia hamba Allah. Kita nak faham lagi sekali manusia hamba Allah. Kita sebagai hamba, apa yang kita perlu lakukan? Kalau ada ustazah, kita hamba ni kita kena buat gapo? Okay, ni kita kena tengok bawah ni. Manusia sebagai hamba Allah wajib patuh kepada Allah. Manusia wajib melakukan segala suruhan Allah. Manusia juga wajib meninggalkan segala larangan Allah.
Kewajipan ini akan ditanya oleh Allah di akhirat nanti. Taat kepada Allah dalam melakukan segala suruhan dan meninggalkan segala larangannya adalah ibadah kepada Allah. Okey. Peranan kita ataupun tugas kita sebagai hamba ni, kita kena patuh kepada Allah. Kita kena ikut suruhan Allah lah. Patuh ni maksudnya kita kena ikut suruhan Allah. Wajib wajib. Kalau tak patuh, kalau kita langgar, kita akan mendapat kemurkaan Allah lah. Kita akan mendapat dosa. Manusia juga wajib melakukan segala suruhan Allah. Okay, kita sebagai hamba, kita kena melakukan segala suruhan Allah. Sebagai contohnya, Allah suruh solat, kita kena solat. Allah suruh puasa, kita kena puasa lah. Okay, yang seterusnya, manusia juga wajib meninggalkan segala larangan Allah. Okay. Apa yang Allah larang, kita kena tinggalkan. Sebagai contohnya, mencuri. Okay. Allah larang kita mencuri, kita tak boleh mencuri lah. Allah larang kita mengumpat. Kita tak boleh mengumpat lah. Kita kena meninggalkan apa yang Allah tak suruh buat. Kewajipan ini akan ditanya oleh Allah. Okay, yang Allah suruh ni, yang Allah larang ni, nanti Allah akan tanya kita di hari kiamat nanti. Dia tanya, Aida, kamu buat apa yang Allah suruh? Nanti Allah tanya, Aida, larangan Allah ni kenapa kamu buat? Apa yang Allah larang? Sebagai contohnya, kita akan disoal siasat. Semua tu akan dicatat dan ditanya oleh Allah nanti di akhirat. Okay. Taat. Kalau kita ikut Allah, kita yang tinggal apa yang Allah suruh tinggal ni, adalah ibadah kepada Allah. Maksudnya, kalau kita buat tu, kita buat apa yang Allah suruh, kita dapat pahala dan dia panggil ibadah lah. Okay, itulah tugas kita sebagai hamba. Maksudnya hamba ni, Allah cipta kita sebagai hamba, dan hamba iaitu manusia ni, kita kena ikut apa yang Allah suruh. Apa yang Allah pesan kepada kita. Seperti Ustazah Hayat Sani lah. Boleh faham dah. Itu adalah konsep ubudiyah. Dalam tajuk satu kat ni, konsep ubudiyah, kehambaan dalam beribadah ni. Dalam ibadah ni, kita kena ada sifat ikut perintah Allah. Gitulah. Manusia. Okay, harap murid boleh fahamlah konsep hamba. Manusia ni hamba. Iaitu hamba ni, kita kena ikut semua perintah Allah dan tinggalkan segala larangannya. Sekian. Terima kasih.